Okey, soalan berkaitan dengan penyata kewangan milikan tunggal, iaitu modul di tingkatan 4 melibatkan akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Bila kita dapat soalan ni, pertamanya kita baca dan kenal pasti mana satu aset, belanja, liability, equity dan juga hasil ataupun singkatan ABLEH tu. Okey, kena pastilah dan kena tahu. Okey, ABLEH tu apa, iaitu ni aset, belanja, liability, equity, hasil. Okey, kita baca soalan. Syukran Enterprise ialah sebuah perniagaan yang menjual hasil-hasil laut yang beroperasi di Tanjung Dawai, Kedah. Berikut adalah maklumat yang diperolehi daripada buku perniagaannya. Timbangan duga pada 31 Julai. Okey, dia tutup 31 Julai 2019. Modal awal, okey, modal kita tahu aset ni kan, equity pemilik. Okey, seterusnya ialah perabot. Okey, susuk nilai perabot. Okey, equity pemilik ABS, susuk nilai perabot. Okey, kontra, dia kontra bagi ABS. Kenderaan adalah ABS. Okey, bank, susuk nilai kenderaan juga kontra bagi kenderaan. Bank, aset semasa. Tunai, aset semasa. ABT, aset semasa. ABB, belum bayar, ialah liability semasa. Belian, dia adalah kos jualan. Jualan bahagian jualan bersih ataupun kita panggil hasil. Diskaun ada dua. Diskaun diberi adalah diskaun untuk belanja. Diskaun diterima sebelah kredit adalah untuk hasil. Seterusnya ialah komisen. Komisen adalah hasil. Seterusnya insurans, belanja. Inventory awal, dia akan berada di kos jualan. Alat tulis adalah belanja. Pulangan bahagian debit adalah pulangan jualan. Pulangan jualan akan berada dekat jualan bersih lah, okay, ataupun kontra bagi jualan bersih. Okay. Pulangan belian berada di sebelah kredit. Okay. Dia akan letak di bawah belian, itu akan letak di bahagian kos jualan. Okay, kos jualan. Angkutan masuk adalah item kos jualan, iaitu akan letak di bawah belian selepas ditambah dengan selepas ditolak. Okay, selepas ditolak dengan pulangan belian. Okay, kita buat KJ. Kadar bayaran belanja ambilan adalah kontra bagi modal. Okay, kita akan letak di equity pemilik. Peruntukan untuk ragu adalah kontra bagi akaun belum tiba. Okay, kita akan letak dekat aset semasa bawah pada ABT. Hutang lapuk ialah belanja. Sewa premis belanja. Gaji pun belanja. Pinjaman liability, bukan semasa. Okay, kalau tak ada syarat LBS lah. Okay, kalau ada kita baca. Seterusnya ialah faedah pinjaman belanja. Okay, seterusnya kita baca maklumat tambahan dan kita kenal pasti mana item yang maksudnya itulah yang ada kesan. Okay. Inventory pada 31 Julai 2019 bernilai seperti berikut. Okey, bila dia bagi dua nilai, harga kos dan juga harga pasaran, kita kena kenal pasti mana satukah mana yang lebih rendah. Okey, manakah jumlah yang lebih rendah. Okey. Okey, so ikan bilis halus yang paling rendah ialah harga kos. Ikan bilis mata biru, talang kering, ikan talang kering 2430. Kurau kering 1740. Alat tulis bukan sejenis ikan, dia sebenarnya dia dah maksudnya item, bukan item kat inventory. Dia inventory untuk alat tulis. Dia untuk alat tulis. Maksudnya di sini alat tulis tu ada kesan lah. Ada kesan inventory dekat ni, ada kesan
So kamu cari inventory alat tulis, kamu cari alat tulis, okey, dekat imbangan duga ni. Okey lah, ikutlah kamu nak starkan dia sebagai ada pelarasan. Okey, pelarasan. Okey, ni inventory akhir. Kalau inventory akhir kena tolak kan, okey, komisen belum terima 340. okey, kamu tanda dekat bahagian komisen, tanda dulu. okey, seorang insurans prabayar sebenarnya yang ketiga Roman insurans prabayar. Cari insurans, kamu letak insurans tu Roman yang ketiga. Yang seterusnya adalah seorang penghutang didapati muflis dan hutangnya sebanyak 570 dihapus kira sebagai hutang lapuk. Okey, kesannya penghutang ni ataupun ABT ataupun ditulis pelanggan. Okey, kesannya dekat akaun belum terima. Okey, akaun belum terima tu awak tanda dulu dekat ABT. Okey, ABT ni okey, awak tandalah. Okey, dekat 27470. okey, awak tanda, iaitu yang keempat Roman. okey, seterusnya ialah hutang lapuk. Hutang lapuk cari. okey, kalau ada kena letak dulu Roman dia. okey, RM600 ada dekat imbangan duga. okey, awak letak Roman dekat hutang lapuk ni. okey, maksudnya ada kesan kat situ. Seterusnya ialah peruntukan hutang ragu 2% atas akaun belum terima bersih. okey, peruntukan hutang ragu kesannya dekat peruntukan hutang ragu. okey, cari item peruntukan hutang ragu. okey, awak letak yang kelima Roman. okey, seterusnya ialah polisi susut nilai aset bukan semasa perabot. okey, kesan dia nanti kita buat pelarasan, kita tanda dulu. okey, yang ke-6 Roman perabot, awak tanda dekat sini kan, dekat susut nilai ni tanda. okey, satu lagi susut nilai terkumpul kenderaan. okey, tanda, cari susut nilai terkumpul kenderaan, tandakan. okey, seterusnya ialah pemilik menggunakan 30% daripada jumlah keluasan premis untuk perniagaannya sebagai tempat kediaman. okey, maksudnya dia bayar sewa. Dalam duit sewa tu 30% adalah untuk rumah kediamannya. So dia melibatkan ambilan. okey, sebab dia dah peribadi kan, peribadi. So cari premis. okey, maksudnya keluasan premis ni dia merujuk kepada sewa premis. okey, so sewa premis ada kat situ 4,800. okey, awak tanda yang ke 7 Roman. okey, satu lagi ialah oleh kerana dia kata rumah untuk tempat kediamannya, maksudnya dia dah melibatkan ambilan. Cari item ambilan. okey, dekat imbangan duga tu ada 1240. okey, awak tanda okey, yang ke 6 Roman. okey, 7. okey, yang ke-7 Roman. okey, yang terakhir yang ke-8 perniagaan membuat pinjaman 36,000 dan dikenakan faedah 3%. okey, 3%. Bayaran pinjaman adalah secara ansuran 60 bulan. okey, pinjaman ni awak tanda pinjaman. okey, tanda dulu pinjaman yang ke-8 Roman. okey, dan satu lagi dia kata faedah. okey, faedah pinjaman 3%. okey, so tanda dekat faedah ni yang ke-8 Roman. okey, okey, tu bila kita baca kita tanda dulu. okey, kalau kita terus buat pelarasan dia akan rugikan masa kita lah. okey, kita akan jadi banyak masa kat sini. okey, so ada strategi dia, ada kaedah menjawab dia. okey, soalannya ialah sediakan akaun perdagangan dan untung rugi 31 Julai dan juga penyata kedudukan kewangan 31 Julai 2019 dengan menunjukkan modal kerja. Maksudnya dia minta kita buat bentuk penyata. okey, kalau kita nak jawab soalan ni bagusnya kamu kena jawab secara serentak. Maksudnya A dan juga B dijawab. okey, maksudnya awak jawab secara serentak. So awak kena buka
buka dulu. Okey, kena buka dulu akaun perdagangan, draft akaun perdagangan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, kamu akan pakai jurnal lah. Okey, so saya tunjukkan. Okey, sebelah kiri saya ni ada sebelah kiri soalan ni ada untuk ni lah. Okey, kita buat untuk akaun perdagangan. Okey. Okey, soalan A. Okey, nombor soalan A. Syukran Enterprise. Okey. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2000, okey, 2019. Okey, kamu buat draft dulu. Okey, pertama mesti ada jualan, selang 1-2 baris, 2 baris lah. Okey, 2 baris. Kamu tulis kos jualan. Okey, kos jualan. Selang dalam 10 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu akan tulis hasil. Okey. Lepas hasil kamu selang dalam 3 baris 1, 2, 3. Okey, kita boleh anggarkan dah hasil ni ada berapa. Komisen dengan apa lagi satu? Komisen dengan pulangan kan. Okey, ada 2, so selanglah 3. Okey. So kat sini adalah belanja. Okey. Okey, macam mana kita nak tentukan berapa baris? Bila kita baca imbangan duga dengan maklumat tambahan tadi, kamu dah boleh kenal pasti berapa yang berapa untuk kos jualan. Yang saya bagi ni ni kamu boleh ikut. Okey, kamu tak ada masalah, boleh ikut. Ataupun nak pakai 2 jurnal, okey, 2 helai jurnal kan. Okey, kos jualan, hasil ni, hasil lepas tu belanja tu di muka surat yang baru pun boleh. Okey. Okey, so seterusnya ialah kamu kena buat draft untuk penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan. Okey, di sebelah kanan soalan ni. Okey, kita buat penyata kedudukan kewangan. Okey, soalan B. Okey, Syukran Enterprise. Okey, penyata kedudukan kewangan. Okey, pada 31 Julai 2019. Okey, so apa yang perlu ada sebelum tu, kita kena buat kos. Okey, kat sini susut nilai terkumpul. Okey, satu lagi ialah nilai buku. Okey, so pertama kena ada aset bukan semasa. Okey, selang dalam 3 baris. Okey, 3 baris. Okey, seterusnya ialah aset semasa. Okey, aset semasa ni kita buat anggaran 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya adalah liability semasa. Dalam 5 baris 1, 2, 3, 4, 5. Okey, akan ada equity pemilik. Okey, equity pemilik. Okey, 5 baris 1, 2, 3, 4, 5. Anggaran 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kat sini ada liability bukan semasa. Okey, itu maksud saya. Kita buat draft awal, bila kita baca imbangan duga, ada je untuk item aset semasa, masukkan untuk aset semasa. Okey, so kita tak akan baca 2 kali. Okey, so bila dah buat yang ni, kita dah boleh jawab soalan dengan membaca imbangan duga. Okey, kalau ada roman-roman tu, kita berhenti, kita baca dan kita buat pelarasan. Okey. Okey, yang pertama kita mulakan dengan modal. Okey, modal adalah
modal awal kan, modal awal 84050, so dekat equity. Okey, masukkan modal 84050. Okey, modal. Okey, hujung sekali. Okey, seterusnya ialah perabot. Okey, perabot ialah aset bukan semasa 8500. Okey, okey, seterusnya ialah susut nilai terkumpul perabot. Okey, bila ada pelarasan ni ataupun ada roman ni menunjukkan ada pelarasan, barulah kita baca. Okey, kita baca dan kita buat pelarasan. Okey, okey, so okey, pelarasannya ialah perabot susut nilainya, kaedah pengiraannya adalah atas kos dengan nilai 20% setahun. Okey, so kita dah boleh kira. Okey, nilai kos susut, nilai kos untuk perabot ialah 8500. Okey, darab dengan 20% sebab dia pakai kaedah kos saja, so kita darab secara langsung. Okey, so 8500 darab dengan 20%, 1700. Okey, ni nilai yang baru dengan susut nilai yang lama yang 1700 dekat imbangan duga, so kena tambah lagi 1700. Okey, 1700 tambah 1700, 3400. 3400 inilah yang kena pindah dekat susut nilai terkumpul perabot. Okey, ambil nilai 3400. Okey, letakkan dekat susut nilai terkumpul 3400. Okey, 8,500 tolak 3400 dapat. Okey, 8,500 tolak 3400. Okey, 5,100. Okey, 5,100. Okey, bila kita dah dapat nilai baru tadi yang 1,700, kita terus rekod dekat akaun berdangan. Tempatnya dekat mana? Dekat belanja. Okey, nilai yang baru kita dapat ialah dekat belanja. So 1,700 ni kamu letak dekat bahagian belanja. Okey, okey, awak tuliskan susut nilai perabot 1,700. Okey, letak di tengah tu. Okey, kamu dah selesai bahagian susut nilai kumpul perabot. Okey, seterusnya ialah kenderaan 55,000. Okey, dia dekat aset bukan semasa. Kenderaan, okey, 55,000. Okey, okey, seterusnya okey, baca susut nilai terkumpul kenderaan 5,500. Okey, ada pelarasan. Okey, kita baca pelarasan dia. Perabot kenderaan dia menggunakan kaedah baki berkurangan. Okey, dengan 10% setahun. Okey, kalau baki berkurangan, nilai kos kena tolak dengan susut nilai yang lama. Okey, so 55,000 tolakkan susut nilai yang lama 5,500. Okey, darabkan dengan 10%. Okey, 55,000 tolak 5,500 darab dengan 10%. Okey, awak akan dapat 4950. Okey, 4950. Nilai 4950 ni kena tambah dengan susut nilai terkumpul yang lama tu, 4950 tambah lagi. Okey, okey, 5,500 tambah 4950 dapat 10450. Okey, 10450. Okey, 10450 ni dekat susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, masukkan 10450. Okey, tolakkan dengan 55,000 tadi, nilai kos tadi, so dapat nilai baru 44,550. Okey, okey, tu cara dia. Okey, seterusnya ialah apa yang kita dapat tadi, yang 4450 tadi, yang 4950 nilai baru tadi. Okey, terus awak rekod dekat belanja. Okey, 4950.
Okay, susut nilai kenderaan. Susut nilai kenderaan. Okay, 4950. Okay, 4950. Okey, dah selesai bahagian susut nilai. Okey. Okey. Seterusnya ialah bank. Okey, bank adalah aset semasa 31710. 31710. Okey, buat di kolom yang kedua. Okey, awak tulis bank. Okey, bank. Okey, seterusnya ialah tunai. Tunai 1000. Okey, masih lagi aset semasa. Okey, rekodkan tunai 1000. Okey. Okey. Seterusnya ialah akaun belum terima. Kita tahu aset semasa. Okey, kita baca yang keempat Roman sebab ada tanda ni, maksudnya ada perarasan. Okey. Pak Roman dia kata seorang penghutang didapati muflis. Okey, didapati muflis. Hutangnya 570 dihapus kira sebagai hutang lapuk. Okey. 24470 tolak dengan 570. 24470 tolak 570. 23900. Okey, 24740. Okey, tolakkan dengan 570. Okey, 24170. Okey, so betul tak? 24170. Okey, di 2427. Okey. Okey, kita hati-hati maklumat ni. Okey, 27470 27470 tolakkan dengan 570. Okey, 26900. Okey, so 26900 letak di bahagian aset semasa. Okey. Okey, ABT yang baru kena letak. Okey, yang barulah 26900. Okey, aset semasa. Okey, akaun belum terima. Okey, awak nak tunjuk jalan kerja pun boleh sebenarnya. Okey, 27470. Okey, 570. Awak akan dapat 26900. Okey.